Hai, Assalamualaikum. Nama diberi Abdul Aiman bin Azali daripada unit Bahasa Melayu 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Syahira binti Mak Said Ismail dari kelas Bahasa Melayu 6. Selamat datang semua. Saya Kaliwani Alam Perempuan Nagesrau dari BM 6. Video pembentangan ini dibuat adalah untuk menyelesaikan tugasan kerja kursus bagi subjek Linguistik Terapan Bahasa Melayu. Semoga video ini dapat memberi manfaat kepada semua. Hai semua, marilah berkenalan dengan kami. Soalan tugasan. Hubung kaitkan konsep transformasi generatif dengan proses pembentukan ayat dan susunan ayat. Contoh-contoh ayat yang dikemukakan berdasarkan isu-isu global. Konsep transformasi generatif. Apakah sebenarnya konsep transformasi generatif ini? Generatif bermaksud menerbitkan, iaitu bermula daripada unsur-unsur yang terhad dan kemudian akan bertambah dan berkembang untuk menerbitkan unsur yang lebih besar melalui beberapa proses menurut rumus-rumus tertentu. Transformasi pula bermaksud mengubah atau menukar ataupun menulis semula. Transformasi juga bermaksud menulis semula bentuk struktur ayat asas atau ayat asal kepada bentuk struktur yang lain tanpa mengubah maknanya. Bagi memahami mengenai konsep transformasi, mari kita lihat contoh ayat yang terdapat di dalam kotak biru ini. Melalui contoh ini, kita tahu bahawa ayat asal ialah Syahira menjahit baju adik. Apabila kita mengaplikasikan konsep transformasi ke dalam ayat ini akan ditulis semula ke dalam suatu bentuk struktur ayat yang lain, iaitu baju adik dijahit oleh Syahira. Melalui contoh ini kita dapat melihat bahawa kedua-dua ayat ini mempunyai maksud yang sama tetapi struktur ayat yang berbeza. Maka, melalui transformasi generatif, penutur asli sesuatu bahasa dapat membezakan berbagai-bagai jenis struktur ayat dan mengenali sama ada ayat yang dihasilkan gramatis ataupun tidak. Kesimpulannya, kita faham sebenarnya transformasi generatif bertujuan untuk membentuk rumus sesuatu bahasa dengan lengkap berasaskan pengetahuan penutur asli bahasa tersebut. Setelah diterangkan secara panjang lebar oleh saudari Syahira, dapat kita fahami bahawa konsep transformasi generatif ini adalah untuk menerbitkan, mengubah, menukar atau menuliskan semula ayat tersebut tanpa mengubah maksud asalnya. Kita beralih pula kepada dua rumus tata bahasa dalam bahasa Melayu, iaitu yang pertama adalah rumus struktur frasa, iaitu menerbitkan ayat-ayat pada peringkat dalaman. Yang kedua adalah melahirkan raja pohon yang menerangkan secara terperinci dan menunjukkan hubungan gramatis antara subjek, objek, predikat dan sebagainya. Yang ketiga adalah mengandungi unsur subjek, iaitu frasa nama dan predikat, frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa seni. Dan yang terakhir adalah menjadi input kepada komponen rumus transformasi. Yang kedua adalah rumus transformasi, iaitu menukarkan pola atau struktur ayat hingga membawa kepada peringkat struktur permukaan. Seterusnya, menggugurkan unsur kata, menambah unsur kata dan mengubah atau menyusun semula susunan unsur kata tersebut. Seterusnya, kita lihat kepada konsep ayat terbitan.
Sebenarnya, apakah konsep ayat terbitan? Jom kita lihat konsep ayat terbitan. Dengan ini, ayat terbitan ialah hasil daripada proses gramatis yang melibatkan pelaksanaan rumus-rumus transformasi yang berfungsi mengubah aturan ataupun struktur ayat serta memperluas sesuatu unsur dalam ayat atau frasa. Proses penerbitan ayat ialah proses yang menghasilkan ayat baru daripada ayat sedia ada apabila melalui proses penerbitan ayat. Dengan ini, terdapat 3 proses penerbitan ayat dalam bahasa Melayu. Yang pertamanya ialah proses pengukuran yang membawa maksud unsur-unsur tertentu daripada binaan ayat. Proses penyusunan semula iaitu proses penerbitan ayat yang kedua yang membawa maksud bentuk perkataan dalam ayat asal diubah susunannya dan diterbitkan semula dalam struktur ayat yang gramatis. Seterusnya, proses perluasan iaitu menambahkan unsur-unsur dalam ayat baru. Berdasarkan penerangan yang telah dibuat oleh Kalevani sebentar tadi, kita faham bahawa terdapat 3 proses penerbitan ayat dalam bahasa Melayu iaitu proses pengguguran, proses penyusunan semula dan proses perluasan. Jadi, pada bahagian ini saya akan menjelaskan dengan lebih terperinci mengenai proses pengguguran. Proses pengguguran merupakan suatu proses transformasi yang berlaku pada struktur ayat dan mengakibatkan pengguguran unsur-unsur tertentu daripada binaan ayat yang mengalami proses pengguguran. Pada peringkat struktur permukaan pula, unsur yang digugurkan tidak lagi wujud. Dalam bahasa Melayu, terdapat 3 jenis pengguguran utama. Jenis pengguguran yang pertama ialah pengguguran frasa nama sebagai subjek. Pengguguran frasa nama sebagai subjek terdiri daripada 2 jenis. Yang pertama ialah pengguguran kata ganti nama diri orang kedua dalam ayat perintah. Contohnya ialah seperti ayat suruhan yang telah dinyatakan iaitu kamu pergi dari sini. Kamu merupakan kata ganti nama diri orang kedua yang berfungsi sebagai subjek dalam ayat kamu pergi dari sini. Apabila ayat kamu pergi dari sini melalui suatu proses pengguguran, ayat ini akan berubah menjadi seperti pergi dari sini. Pengguguran frasa nama sebagai subjek yang kedua ialah pengguguran subjek yang serupa dalam ayat majmuk. Mari kita lihat contoh berikut. Ayat pertama ialah Ali beli baju. Ayat kedua ialah Ali beli kasut. Kedua-dua ayat ini digabungkan atau dihubungkan menggunakan kata hubung gabungan dan. Ayat ini akan menjadi seperti Ali beli baju dan Ali beli kasut. Dalam ayat Ali beli baju dan Ali beli kasut, terdapat subjek yang serupa iaitu subjek Ali. Di sini, ayat ini melalui suatu proses pengguguran subjek yang serupa dalam ayat majmuk. Subjek Ali digugurkan dan ayat ini menjadi Ali beli baju dan kasut. Proses pengguguran utama yang kedua ialah pengguguran frasa predikat. Pengguguran frasa predikat terdiri daripada 2 jenis. Yang pertama ialah pengguguran seluruh frasa predikat. Frasa predikat terdiri daripada frasa nama atau frasa kerja atau frasa adjektif atau frasa sendi nama. Contohnya, ayat pertama ialah Abu makan cendol. Ayat kedua, Amin makan cendol. Setelah mengalami proses pengguguran, kedua-dua ayat ini digabungkan dan menjadi ayat seperti Abu dan Amin makan cendol. Kedua-dua ayat ini terdiri daripada 2 subjek yang berbeza iaitu Abu dan Amin tetapi dihasilkan menggunakan predikat yang sama iaitu
frasa predikat yang terdiri daripada frasa kerja makan cendol. Jadi, untuk menghasilkan ayat yang lebih gramatis, ayat ini mengalami proses pengguguran frasa predikat. Pengguguran frasa predikat jenis kedua ialah pengguguran bahagian-bahagian frasa predikat. Contohnya, ayat dia diculik oleh penjahat menjadi dia diculik. Ayat dia diculik oleh penjahat merupakan ayat pasif dan telah mengalami suatu proses transformasi pengguguran kata oleh diikuti frasa nama dalam ayat pasif. Ayat ini telah berubah menjadi dia diculik. Walaupun ayat ini mengalami proses pengguguran, maknanya tetap sama, iaitu ayat ini cuba menyampaikan mesej bahawa terdapat seseorang yang diculik. Proses pengguguran yang ketiga ialah pengguguran frasa nama yang mendahului frasa relatif, iaitu apabila dua ayat digabungkan dengan satu ayat dipancangkan ke dalam ayat yang satu lagi sebagai frasa relatif, frasa nama yang serupa yang mendahului frasa relatif boleh digugurkan. Contohnya, ayat lelaki itu abang saya, lelaki itu tinggi lampai. Kedua-dua ayat ini telah digabungkan dengan cara ayat lelaki itu tinggi lampai dipancangkan ke dalam ayat lelaki itu abang saya. Ayat lelaki itu tinggi lampai dipancangkan dengan menggunakan kata hubung pancangan yang, dan ayat ini berubah menjadi frasa relatif dalam satu ayat majmuk pancangan, iaitu yang tinggi lampai itu. Frasa nama yang serupa yang terdapat dalam kedua-dua ayat ini akan digugurkan dalam salah satu ayat. Jadi, dalam contoh ayat ini, frasa nama yang digugurkan ialah frasa nama yang terdapat dalam ayat lelaki itu tinggi lampai, kerana ayat ini akan dipancangkan ke dalam ayat lelaki itu abang saya sebagai frasa relatif. Seterusnya, bagi memahami proses pengguguran dengan lebih jelas, mari kita lihat beberapa contoh ayat global yang melalui proses pengguguran. Bagi memahami proses pengguguran yang berlaku dalam contoh ayat global ini, mari kita analisis ayat ini menggunakan rajah pohon. Melalui rajah pohon yang telah dibina ini, kita dapat melihat bahawa ayat yang telah dinyatakan tadi terdiri daripada subjek dan predikat. Subjek ayat ini terdiri daripada frasa nama warga emas itu dan predikat dijangkiti virus COVID-19. Dalam bahagian subjek ayat ini, dapat dilihat bahawa terdapat satu ayat yang telah dipancangkan, iaitu ayat warga emas itu menghidap penyakit kronik. Melalui rajah pohon yang dibina juga, kita dapat melihat dengan jelas bahawa pada bahagian subjek ayat ini terdapat dua frasa nama yang sama, iaitu warga emas itu. Jadi, bagi menyempurnakan ayat ini dan menjadikannya lebih gramatis, ayat ini mengalami suatu proses pengguguran. Selepas mengalami proses pengguguran, ayat ini akan berubah menjadi warga emas yang menghidap penyakit kronik itu dijangkiti virus COVID-19. Melalui rajah pohon kedua ini, kita dapat melihat dengan jelas bahawa frasa nama warga emas itu yang terdapat dalam ayat yang ingin dipancangkan ke dalam ayat induk telah digugurkan. Frasa nama warga emas itu telah digugurkan kerana frasa nama ini mendahului frasa relatif yang menghidap penyakit kronik itu. Sebentar tadi, Syaira telah menerangkan proses pengguguran secara lebih dalam. Seterusnya proses penyusunan semula. Jadi, izinkan saya untuk menerangkan proses penyusunan semula secara lebih terperinci.
Jadi, apakah proses penyusunan semula? Proses penyusunan semula ialah bentuk perkataan dalam ayat asal diubah susunannya dan diterbitkan semula dalam struktur ayat gramatis. Proses ini tidak membawa perubahan pada makna ayat. Apabila kita menukarkan ayat itu dengan penyusunan semula, maka makna ayat itu tidak akan berubah dan akan kekal maknanya. Dengan ini, proses penyusunan semula terdiri daripada 3. Yang pertamanya, penyusunan semula frasa nama sebagai subjek. Dengan ini, penyusunan semula frasa nama sebagai subjek ia berlaku melalui transformasi pasif. Maksudnya, ragam ayat aktif kepada ragam ayat pasif. Di sini, saya telah menyertakan sebuah contoh untuk memahami konsep ini secara lebih dalam. Contoh ayatnya ialah Ghazali menerima sepucuk surat. Ayat ini merupakan ayat aktif kerana Ghazali merupakan subjek dan menerima sepucuk surat merupakan predikat. Biasanya ayat aktif mengandungi ayat seperti ini. Apabila ayat aktif ini bertukar kepada ayat pasif, ayatnya menjadi sebegini, iaitu sepucuk surat diterima oleh Ghazali. Di sini berlaku proses penyusunan semula. Seterusnya, penyusunan semula frasa nama sebagai objek. Penyusunan ini berlaku apabila terjadi pada ayat-ayat yang mengandungi 2 jenis objek, iaitu objek sipi dan objek tepat. Contoh ayatnya ialah Abu menghadiahi Anita sebentuk cincin. Di sini objeknya ialah cincin. Apabila berlaku proses penyusunan semula frasa nama sebagai objek, ayatnya berubah menjadi sebagai Abu menghadiahkan sebuah cincin kepada Anita. Seterusnya, penyusunan semula melalui ayat songsang. Proses ini berlaku pada ayat songsang yang mengandungi keterangan tempat, masa, syarat, musabab dan seumpamanya. Contoh ayatnya ialah dia akan adik sekiranya dijemput. Apabila berlaku songsangan, ayat berubah menjadi sekiranya dijemput dia akan adik. Jadi, di sini subjek pergi ke belakang dan predikatnya datang ke depan. Memahami konsep penyusunan semula, maka marilah kita melihat kepada contoh yang bersesuaian untuk memantapkan pemahaman kita berkaitan dengan transformasi generatif dalam skop penyusunan semula. Contoh ayat global yang menunjukkan penyusunan semula frasa nama sebagai objek ialah kerajaan memberi rakyat makanan asas akibat COVID-19 menjejaskan pendapatan masyarakat. Ia terjadi apabila objek tepat dan objek CP hadir selepas kata kerja, seperti contoh yang telah diberikan. Memberi merupakan kata kerja, manakala objek tepatnya adalah rakyat yang mana terdiri daripada frasa nama. Selepasnya adalah makanan asas merupakan objek CP iaitu terdiri daripada frasa nama. Melihat kepada holistik, ayat tersebut mampu dibahagikan kepada 2 bahagian, iaitu subjeknya dan predikat, iaitu kerajaan merupakan frasa nama bagi subjek dan frasa kerja untuk predikat adalah memberi rakyat makanan asas akibat COVID-19 menjejaskan pendapatan masyarakat. Namun demikian, melalui ayat tersebut boleh disusun semula dengan menukar ganti kedudukan kedua-dua jenis objek tersebut melalui satu proses transformasi.
Proses transformasi terjadi apabila kedudukan objek tepat dalam ayat asal ke bahagian akhir mendahului kata sandi nama kepada dan meletakkan frasa nama objek CP pada kedudukan selepas kata kerja. Apabila berlaku proses ini, maka kata kerja yang menerima imbuhan I akan berubah bentuknya menerima imbuhan kan, seperti contohnya memberikan. Bila berlaku proses ini, maka struktur ayat akan berubah tanpa mengubah maksudnya. Contohnya, kerajaan memberikan makanan asas kepada rakyat akibat COVID-19 menjejaskan pendapatan masyarakat. Mari kita lihat rajak pohon yang kedua. Bagi contoh ayat global yang melalui proses penyusunan semula melalui ayat songsang. Contoh ayatnya ialah Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Tan Sri Noor Hisham Abdullah mengarahkan masyarakat supaya duduk di rumah. Apabila berlaku ayat songsangan, masyarakat diarahkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Tan Sri Noor Hisham Abdullah supaya duduk di rumah. Di sini digunakan perkataan oleh. Jadi ini merupakan rajak pohon yang digunakan sebelum berlaku penyusunan semula dan selepas berlaku penyusunan semula. Setelah diterangkan secara terperinci berkaitan proses pengguguran dan penyusunan semula, maka saya akan meneruskan dan menerangkan berkaitan proses perluasan. Proses perluasan adalah proses yang menambahkan unsur-unsur dalam ayat baharu. Apa yang perlu kita tahu berkaitan dengan proses perluasan ini dapat dibahagikan kepada 4 perluasan. Yang pertama, perluasan frasa nama sebagai subjek, iaitu ayat diluaskan melalui proses relativisasi, iaitu proses pemancangan ayat ke dalam satu ayat lain sebagai frasa relatif kepada subjek ayat yang menerima pancangan. Melihat kepada contoh yang telah diberikan, perempuan itu emak saya merupakan ayat 1. Perempuan itu berbaju kurung merupakan ayat 2. Apabila berlaku proses perluasan frasa nama sebagai subjek, maka ayat tersebut menjadi perempuan yang berbaju kurung itu emak saya. Penggunaan kata yang dalam ayat tersebut menunjukkan proses relativisasi telah berlaku dan pemancangan ayat induk kepada ayat kecil. Yang kedua adalah perluasan frasa predikat, iaitu frasa nama mengalami relativisasi apabila berfungsi sebagai subjek dalam ayat yang akan dipancangkan. Seperti contoh tersebut, dia menyimpan perasaan terhadap lelaki itu merupakan ayat 1, manakala lelaki itu kacak pada ayat yang kedua menjadikan ayat tersebut dia menyimpan perasaan terhadap lelaki yang kacak itu. Seterusnya adalah perluasan dengan kata hubung, iaitu melibatkan dua ayat yang konstituen digabungkan menjadi satu ayat majmuk menggunakan kata hubung. Seperti contoh yang telah dinyatakan, dia tidak hadir ke kelas merupakan ayat 1. Ayat 2 pula, dia demam. Apabila berlaku perluasan kata hubung, ayat tersebut menjadi satu ayat majmuk yang digabungkan menjadi satu ayat yang berbunyi, dia tidak hadir ke kelas kerana demam. Yang terakhir adalah proses perluasan melalui komplementasi, iaitu proses yang mengubah sesuatu ayat menjadi satu frasa nama dan memancangkannya pada suatu ayat yang lain. Perluasan komplementasi merujuk kepada penggunaan kata bahawa, seperti contoh yang telah dinyatakan, dia melaporkan loket emasnya telah hilang. Berlakunya komplementasi pada ayat tersebut menjadikan dia melaporkan bahawa loket emasnya telah hilang.
Dan yang terakhir adalah proses peluasan, di mana proses ini berlaku pada bahagian-bahagian tertentu. Pada rajah tersebut menunjukkan peluasan frasa predikat. Bagi menganalisis ayat yang telah diberikan mampu dipecahkan kepada dua bahagian, subjeknya dan predikat. Malaysia merupakan frasa nama bagi subjek dan predikatnya adalah frasa kerja, mengalami penurunan harga minyak mentah dunia yang menurun secara mendadak. Pada asalnya, ayat tersebut adalah Malaysia mengalami penurunan harga minyak mentah dunia, dan ayat yang kedua, minyak mentah dunia menurun dengan mendadak. Berlaku proses relativisasi, Malaysia mengalami penurunan harga minyak mentah dunia yang menurun dengan mendadak. Rajah pohon tersebut digunakan untuk menerangkan secara lebih terperinci berkaitan proses peluasan. Frasa nama yang mengalami relativisasi mestilah berfungsi sebagai subjek dalam ayat yang akan dipanjangkan. Perbincangan kita bukan berhenti setakat ini sahaja, tetapi kita akan menelusuri pelbagai lagi contoh yang mampu memantapkan pemahaman kita ke arah lebih ke hadapan dan lebih maju supaya mampu meningkatkan pengetahuan dan mampu memberi manfaat kepada umum. Seterusnya, mari kita lihat rajah pohon 2 bagi proses peluasan. Contoh ayat global yang melalui proses peluasan dengan kata hubung. Contoh ayatnya ialah masyarakat dinasihatkan memakai topeng muka apabila di tempat awam. Masyarakat dinasihatkan mematuhi penjarakan sosial di tempat awam. Apabila berlaku peluasan dengan kata hubung iaitu kata dan, masyarakat dinasihatkan memakai topeng muka dan mematuhi penjarakan sosial apabila di tempat awam.